Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita akan teruskan pelajaran kita dalam pelajaran ke-23 Solat Mercu Kejayaan. Yang mana pada kali ini kita akan belajar berkaitan dengan syarat sah solat. Setiap ibadat yang ingin kita lakukan, di sana ada rukun dan adanya syarat. Jadi kali ini kita akan meneliti tentang syarat-syarat yang telah pun disenaraikan oleh para ulama berkaitan dengan solat kita. Jika kita menunaikan solat tidak menepati syarat-syarat yang ada dalam kitab-kitab sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh, maka solat yang kita tunaikan itu dikira sebagai solat yang tidak sah. Syarat yang pertama, yang disenaraikan di sini dalam buku teks kamu, iaitu pertamanya adalah menutup aurat. Seorang yang nak menunaikan solat, hendaklah dia menutup auratnya. Aurat bagi lelaki, dia hendaklah tutup di antara pusat hingga lutut. Manakala aurat bagi perempuan, seluruh tubuhnya kecuali muka dan juga tangan. Muka dan juga tangan, yang dimaksudkan dengan muka ialah jika kita bertentangan mata dengan seseorang dalam ketinggian yang sama, maka apa yang kita nampak itu adalah dikira sebagai muka. Yang kita tidak nampak itu bukan tidak termasuk dalam lingkungan muka. Dalam erti kata yang lain, muka ini adalah daripada tempat tumbuh rambut. Jika Ustaz buka kopiah Ustaz, ini tempat tumbuh rambut yang asal. Yang original ni dari sini sampai ke tepi sini, tepi, dan juga pergi kepada anak telinga dan terus melalui tepi rahang ke bahagian sini, ke bahagian dagu dan naik semula ke anak telinga dan melingkari kawasan tempat sedikit rambut ini dan juga naik ke kawasan kepala semula. Jadi ini kita kira sebagai muka, yang mana jika tidak ditutup bahagian yang lebih daripada lingkungan muka itu, maka dikira terbuka aurat dan solat dikira tidak sah. Sebagai contoh, perempuan yang memakai telekung. Telekungnya itu tertarik ke bawah. Telekungnya itu tidak menutup bahagian sehingga dagu, akan tetapi tertarik ke bahagian bawah sehingga menampakkan kulit di bahagian bawah dagu, maka ini dikira sebagai satu bentuk pendedahan aurat yang menjadikan solat seorang perempuan itu dikira sebagai tidak sah. Bahagian dikatakan aurat tadi, kecuali muka dan juga tangan. Jangan terkeliru kerana ada banyak buku ataupun ada orang yang mengajar menyebut bahawa muka dan tapak tangan. Bukan tapak tangan yang dimaksudkan, iaitu bermula daripada pergelangan sehinggalah ke hujung, bukan bahagian tapak di hadapan ini, kerana tidak terbayang pada kita macam mana nak tutup bahagian tapak, sedangkan bahagian atas ini kita nak tutup bahagian atas, sebahagian bawah ini terbuka. Yang dimaksudkan dengan tangan ialah menutup daripada pergelangan ini ke belakang, sementara yang pergelangan ke hadapan ini tidak dikira sebagai aurat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah yakin masuk waktu. Yakin masuk waktu dengan makna seorang itu nak dikira solatnya sah, hendaklah dia yakin bahawa ketika itu waktu telah masuk sebelum dia menunaikan solat. Jika dia menunaikan solat dalam keadaan dia ragu atau dia tidak pasti adakah waktu telah masuk, maka solatnya dikira tidak sah walaupun sebenarnya ketika itu waktu telah pun masuk. Jadi di sini yakin bahawa waktu telah masuk adalah merupakan syarat bagi sahnya solat seseorang itu. Yang ketiga, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Seorang yang nak menunaikan solat, hendaklah dia pastikan bahawa pada badannya itu tidak ada najis. Tidak ada najis pada pakaian dan juga tidak ada najis pada tempat yang dia menunaikan solat. Najis yang dimaksudkan di sini termasuklah kedua-dua jenis. Iaitu pertama kita panggil sebagai najis aini. Apa dia najis aini? Najis aini najis yang kita boleh tengok. Najis yang kita boleh lihat. Najis yang kita nampak.
bahawa dia ada. Contohnya ialah tai burung, ataupun air kencing, basah lagi nampak, ataupun najis manusia. Ini merupakan najis-najis yang mana jika ada pada badan, pakaian dan juga tempat, maka solat seorang itu dikira tidak sah. Begitu juga najis yang jenis yang kedua, iaitu dipanggil najis hukmi. Najis hukmi ni najis yang kita tak nampak dah. Dia dah tidak kelihatan pada mata kasar. Contoh najis hukmi ialah najis yang masih lagi dikira ada pada pakaian yang dibasuh, tetapi cara basuhan itu tidak mengikut yang diajar oleh agama kita. Cara basuhan itu tidak menepati dengan cara yang dikendaki oleh syarak ataupun dalam yang diajar oleh agama. Contoh pakaian yang bernajis dibasuh tidak menggunakan air mutlak. Pakaian yang bernajis dibasuh dan tidak disiram. Tidak berlaku proses siraman ataupun tidak berlaku proses penyucian pada pakaian itu, walaupun kita dah basuh banyak kali, akan tetapi pakaian tersebut dikira masih lagi bernajis secara hukmi, walaupun ia nampak bersih, tak ada sebarang bau. Jadi sebab itu kita perlu meneliti betul-betul pakaian yang kita guna untuk solat. Hendaklah kita basuh menggunakan air mutlak. Kita basuh menggunakan air mutlak, dan cara basuhan kita itu adalah merupakan cara yang diiktiraf, diluluskan oleh agama kita untuk menyucikan najis daripada kekal berada pada pakaian kita. Jadi najis sama ada najis aini atau najis hukmi tidak boleh berada pada pakaian kita. Pada pakaian, pada tubuh badan ataupun pada tempat untuk kita tunaikan solat. Yang keempatnya adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Suci daripada hadas kecil dan besar maksudnya seorang itu tidak berhadas. Dia dalam erti kata yang lain, dia berwuduk. Dan dia tidak berada dalam hadas besar. Contohnya dia belum mandi wajib. Belum mandi wajib sama ada kerana mimpi keluar mani ataupun kerana berlakunya persetubuhan atau jima' di antara suami isteri, atau perkara yang dikira sebagai berhadas besar. Maka orang itu jika dia solat dalam keadaan dia belum menyucikan diri, belum berwuduk atau belum mandi wajib, sedangkan dia berhadas, maka solatnya dikira tidak sah. Dan yang terakhir dalam syarat sah solat ialah menghadap ke arah kiblat. Seorang itu hendaklah memastikan dia solat menghadap ke arah kiblat. Disebutkan dengan jihatul kiblat, itu arah di mana kiblat itu berada. Kita hendaklah mengarahkan badan kita, mengarahkan dada kita ini menuju ke arah kiblat. Jika kita solat di suatu tempat yang mana kita tidak menghadap ke arah kiblat, kerana mungkin kita malu untuk bertanya, atau kita tidak mahu bertanya kepada kawan-kawan kita, ataupun kita tidak mahu bertanya kepada orang yang berada di tempat tersebut, lalu kita mengagak-ngagak di manakah arah kiblat yang sebenarnya, lalu kita menunaikan solat tanpa kita memastikan manakah arah kiblat yang sebenarnya, maka solat kita dikira sebagai tidak sah, kerana kita diperintahkan agar menunaikan solat menghala ke arah kiblat, dan itu merupakan syarat sah bagi solat kita. Jadi sebelum Ustaz sudahi video kali ini, Ustaz ulang sekali lagi, syarat sah solat ialah yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, yakin masuknya waktu. Yang ketiga, suci daripada najis pada badan, pakaian dan juga tempat kita menunaikan solat. Yang keempatnya ialah suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.